Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, so pagi ni Mami nak share balik lah. Okay, berkenaan dengan sains tingkatan 1. Alright. Kita tengok chapter yang kedua, boleh? Alright. Okay, so dalam bab yang kedua ni, kita akan belajar tentang sel sebagai unit asas kehidupan. Right. So sebelum tu, Mami nak tanya, apakah yang dikatakan dengan sel? Right. Okay. So sel ni adalah unit asas benda hidup tau. Okay, maknanya kalau sel tu tak ada, benda hidup tu takkan wujud. Itu maksud unit asas. Kalau you all nak bayangkan lagi mudah, kalau kita nak bina tembok kan, kita mesti letak bata-bata tu kan, batu-bata tu kan, barulah jadi tembok, right? Okay, begitu juga dengan benda hidup lah. Okay, mesti ada sel, okay, baru dia akan jadi satu benda hidup. Alright, tetapi sel ni dia kecil. Okay, disebabkan dia kecil, kita hanya boleh tengok dia menggunakan mikroskop. Right, pernah tengok mikroskop tak? Okey, nanti Mami tunjukkan macam mana rupa mikroskop tu. Right. So sedikitlah tentang mikroskop ni. Okey, Robert Hooke ni adalah saintis, okey, yang pertama mengkaji tentang sel. Okey, menggunakan mikroskop lah. Ni nama muka dia handsome, right? Okey. So Robert Hooke ni berjaya melihat sel gabus pada tahun 1665. Okey, sedikitlah tentang sejarah penemuan sel. Right. Inilah mikroskop. Okey. Right. Inilah mikroskop. Okey, mikroskop kita ni dia tak besar sangat tapi tak kecil sangat. Dia tinggi-tinggi macam ni je. Right. So pada setiap mikroskop tu dia akan ada kanta mata, dia akan ada penyelaras kasar dan penyelaras halus, okay? And then dia ada tube badan. Ini kanta objek, ada 3 kanta objek kat situ. Okay, ni ada lengan, kat bawah ni ada tapak, ni ada cermin, okay? Ini ada diafragma, kondenser, dan ni yang part segi ni pentas, ni klip, right? Dan ni adalah struktur asas mikroskop yang kita kena ingat lah. Okay, mungkin nanti kalau dalam soalan dia bagi gambar mikroskop ni, dia tanya ni apa, so you all kena hafal lah bahagian-bahagian mikroskop tu. Alright, okay. Mami tak share cara menggunakan mikroskop lagi. Nanti Mami akan buat video lain cara menggunakan mikroskop dan juga cara menyediakan slide sel bawang. Alright. Okey. Ini adalah contoh sel pipi manusia. Okey, ini adalah sel pipi manusia lah. Kita boleh nampak ada nukleus, ada cytoplasm, ada membran sel, alright. Ini contoh sel tumbuhan. Okey, ini adalah gambar sel epidermis bawang. Cantik je kan? Ini maknanya ni satu sel. Ini satu sel, right? Okey. Okey. So kita tengok struktur umum sel haiwan dan juga sel tumbuhan. So kita tengok dulu struktur umum sel haiwan. Alright. Okey, sel biasanya dia bentuk macam inilah. Tapi tidaklah semuanya bulat, alright? Tapi dia ada struktur macam ni. Pada setiap sel haiwan, kita ada membran sel. Ni lapisan paling luar ni adalah membran sel. Okay, kita ada nukleus. Kat tengah-tengah ni maknanya kesemua sel haiwan ataupun sel tumbuhan, okay, dia akan ada nukleus. And then kita ada cytoplasma. Cytoplasma ni cecair kat dalam ni lah. Kalau you all bayangkan mi kari yang sedap tu, right, mangkuk tu adalah membran sel. Yang korang paling suka apa? Ayam ke mi? Itu boleh anggap macam nukleus. Kuah kari tu kan, dia adalah cytoplasm. So jadilah satu sel haiwan. Alright, itu sel haiwan. Kita tengok sel tumbuhan pula.
Sel tumbuhan lagi cantik. Okay. Ini sel tumbuhan. Right? Sel tumbuhan dia punya bentuk agak, orang kata kalau sel haiwan jadi dia fleksibel, boleh macam-macam bentuk. Okay, tapi sel tumbuhan dia kebanyakannya bentuk cantik beginilah. Okay, kenapa? Sebab selain dia ada membran sel macam sel haiwan juga, dia ada satu lagi lapisan yang penting yang kita panggil sebagai dinding sel. Dinding sel inilah yang akan memberi bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan tu. Okey, seperti sel haiwan, sel tumbuhan pun ada cytoplasm, sel tumbuhan pun ada nukleus, alright. Tapi istimewanya sel tumbuhan ni dia ada kloroplast. Benda yang hijau bulat-bulat tu, itu adalah kloroplast. Dan sel tumbuhan pun punya vakuum yang sangat besar. Berada dekat tengah-tengah sel tumbuhan tu. Okey, right. So Mami nak you all ingat struktur sel haiwan, struktur sel tumbuhan. Maknanya kalau Mami minta you all lukis sel haiwan dan sel tumbuhan tu, should be you all boleh lukis dan juga boleh labelkan. Okey. Alright, jom kita tengok apakah fungsi struktur-struktur yang membentuk sel kita. Okey, kita tengok fungsi nukleus dulu. Nukleus ni dia macam center tau. Dia mengawal semua aktiviti sel. Apa yang sel tu kena buat, apa yang perlu berlaku, alright, semua dikawal oleh nukleus. Maknanya kalau nukleus tu rosak, rosaklah sel tu. Alright. Itu nukleus. Kita tengok membran sel. Membran sel ni dia macam pagar, macam dinding, sebab tu dia mengawal tau pergerakan bahan ke dalam dan juga keluar sel. Maknanya bahan-bahan daripada dalam sel nak keluar sel mesti merentasi membran sel. Begitu juga kalau bahan-bahan tu nak masuk daripada luar sel kita, nak masuk ke dalam sel, dia mesti merentasi membran sel. Alright. Itu membran sel. Kita tengok cytoplasma. Cytoplasma ni dia bertindak sebagai medium bagi tindak balas kimia berlaku. Cytoplasma ni yang sebenarnya dia macam cecair. Dalam cytoplasma ni ada macam-macam benda. Sebab tu dekat situ biasanya banyak tindak balas kimia yang berlaku lah. Alright, itu cytoplasma. Dinding sel, ini khusus ada pada sel tumbuhan tadi kan. Dia memberi sokongan, perlindungan dan juga bentuk yang tetap kepada sel. Sebab tu Mami kata tadi bentuk sel tumbuhan dia tetap. Sebabnya dia ada dinding sel. Berbanding dengan sel haiwan yang bentuk dia boleh jadi macam-macam bentuk disebabkan dia tidak mempunyai dinding sel. Alright. So satu lagi struktur yang penting pada sel tumbuhan tadi adalah kloroplast. Kloroplast ni sebenarnya adalah organel yang terlibat masa proses fotosintesis. Fungsi dia adalah menyerap tenaga cahaya matahari. Maksudnya bila cahaya matahari itu ada, kloroplast ni akan menyerap tenaga cahaya matahari itu untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Boleh? Alright. Kita pergi kepada vakuum. Vakuum ni dia memberi sokongan kepada sel apabila dipenuhi air. Maknanya vakuum ni yang kalau air masuk dalam dia, dia boleh kembang. Right? Sehingga memberi sokongan kepada sel. Tapi vakuum ni kalau dalam sel haiwan dia kecil-kecil je. Tapi kalau dalam sel tumbuhan besar, duduk kat tengah-tengah macam dalam gambar tadi kan. Alright, boleh. So itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 struktur penting pada sel haiwan dan tumbuhan kita. Dan juga dia punya fungsi. Boleh? Alright. So seterusnya Mami nak bandingkan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. So bila kita nak buat perbandingan, alright, maknanya akan ada beberapa struktur yang sama
dan ada beberapa struktur ataupun keadaan yang tak sama. Contoh, kat sini adalah sel tumbuhan kita yang hijau ni. Bulat yang merah-merah kat sini, ini adalah sel haiwan kita. Alright, kita tengok. Kalau kat tengah ni ada 3 ni kan. Okay, ini menunjukkan ciri-ciri ataupun struktur yang 3 ni ada dalam sel tumbuhan dan juga ada dalam sel haiwan. So, apa yang kedua-duanya ada? Contoh, sel tumbuhan ada nukleus. Sel haiwan ada nukleus. Mestilah kan? Nukleus tu penting kan? Dia mengawal atur aktiviti sel haiwan ataupun sel tumbuhan kita, right? So, kalau sel tumbuhan pun ada membran sel. Sel haiwan pun ada membran sel, right? Begitu juga dengan cytoplasm. Sel tumbuhan ada, sel haiwan pun ada, right? Tetapi, bila kita tengok keadaan bentuk, tak sama tau. Kalau sel tumbuhan dia ada bentuk yang tetap. Kalau Mami tanya kenapa dia ada bentuk yang tetap? Sebab dia ada dinding sel. Tapi sel haiwan kita tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kenapa? Sebab dia tidak ada dinding sel. Right. Itu satu perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Selain daripada tu, alright, kehadiran kloroplas dalam sel tumbuhan adalah sangat penting. Tetapi dalam sel haiwan tidak ada kloroplas. Begitu juga dengan vakuum. Sel haiwan boleh dikatakan tidak ada sebab kalau ada pun kecil sangat. Tapi sel tumbuhan jelas ada vakuum yang sangat besar kat tengah-tengah dia punya sel. Boleh ya? Alright. So you all kena ingat perbandingan ni. Kena ingat dia punya persamaan yang kat tengah ni. Dan you all kena ingat dia punya perbandingan yang kat tepi-tepi ni lah. Alright, boleh? Okay, right. So, Mami rasa sampai situ dulu. So, nanti Mami akan share perkara seterusnya. So, stay tuned. Bye.